Bila dia lelap mata tu, hantu terus datang dekat dia. Hantu tu terus dia datang dekat dia. Bila hantu tu datang dekat dia, hantu tu ada sebelah dia. Sebelah sini. Terasa rambut hantu tu menggurat-gurat kat tangan dia. Kan hantu tu memang seram masa tu. Memang seram. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. So, hari ni aku nak bercerita lagi pasal hantu Jepun. Okay, yang lepas aku dah cerita pasal Dark Water. So, kali ni aku nak cerita satu lagi hantu Jepun. Tapi, aku ambil daripada mitos Jepun ataupun urban legend ataupun cerita dulu-dulu. Hantu Jepun dulu-dulu. Kalau korang nak tahu. Korang tahu teke-teke? Pernah dengar teke-teke? Mesti ada yang pernah dengar dan ada yang tak pernah dengar teke-teke. Teke-teke ni adalah mitos daripada Jepun. Macam kita dekat Malaysia ni atau Indonesia, kita ada Pontianak, kita ada pocong, kita ada kuntilanak, okay, kita ada adalah macam tu. Ada hantu langsui lah, ada hantu macam lagi toyol lah. Tapi dari Jepun pun ada hantu mereka tersendiri. So hantu mereka salah satunya yang aku tengok, yang aku buat research apa semua. So aku jumpa satu hantu ni, teke-teke nama. Kenapa bunyi dia teke-teke? Kejap lagi aku akan ceritakan. Terima kasih juga kepada yang dah klik video aku. Thank you very much. Okay, yang baru menonton video aku, jangan lupa like dan subscribe. Okay, so aku teruskan dengan cerita ni. Let's check it out. So, teke-teke. Teke-teke ni diambil daripada nama bunyi. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Tapi dia berjalan tu berbunyi teke-teke. Nanti aku laju kan, dia berbunyi teke-teke. Macam tu lah bunyi dia. Aku mula-mula tengok pun macam aduh lawaknya bunyi dia teke-teke. So, tak apa, tak kisahlah bunyi dia macam mana, teke-teke ke tekuk-tekuk ke, aku tak kisah. Tapi bunyi dia memang macam tu. Bila dia berjalan tu macam tu lah bunyi dia. So, keadaan hantu ni adalah putus sebelah badan atau separuh badan. Dia tak ada. Dia ada hanya daripada kepala sampai ke pinggang. Yang bawah kaki, pinggang ke bawah tak ada. So, dia berjalan menggunakan tangan. So, itu yang orang cakap bunyi dia tekek. Tapi benda ni mengejar orang. Dia kejar laju gila. Kau lari macam mana pun, kau bawa kereta laju macam mana pun, dia boleh kejar kau. Oh my god. Macam tu lah hantu ni kan, daripada Jepun lah kan. So, asal usul hantu ni sebenarnya daripada seorang pelajar perempuan. Ini ada banyak cerita, antara cerita lah. Ada yang kata hantu ni lelaki, ada yang kata hantu ni perempuan. Tapi aku ambil side yang mana orang cakap hantu ni sebenarnya seorang pelajar perempuan. Pelajar perempuan ni, okay, dia selalu dibuli di sekolah. Pada zaman dahulu, pada satu zaman dahulu, ada seorang pelajar perempuan, dia selalu dibuli di sekolah. Perempuan ni macam, orang nak cakap nerd lah. Macam bodoh-bodoh, dungu-dungu macam tu kan. So, pelajar-pelajar lain suka bully dia tau. Ni kisah dia. Suka sangat bully dia. So, pada satu hari tu, okay, sedang pelajar perempuan ni duduk nak tunggu kereta api. Okay, masa tu nak dekat railway station. Okay, masa dia tengah duduk nak tunggu kereta api, nak balik rumah dia. Okay, ada beberapa pelajar lagi. Okay, datang dekat dia, bully dia. Korang tahu dia bully macam mana? Okay, dia ambil satu ulat, okay, atau macam sejenis ulat lah. Aku tak tahu ulat apa, dia tak ada mention kat situ. Dia ambil sejenis ulat, dia letak dekat bahu budak ni. Dia letak dekat bahu budak ni. So, budak ni pun macam terkejut. Budak ni terkejut dan terus terjatuh dekat landasan kereta api itu. Korang bayangkan betapa bodohnya yang pembuli ni. Okay, nasihat aku jangan bully orang. Kita tak tahu apa jadi dekat dia. Okay, so dia letak ulat tu, budak ni terkejut. So dia terus melompat, terus macam dia terjatuh lah. Terjatuh dekat railway station tu, tak sampai. Kebetulan masa tu kereta api tengah lalu tau. Bila kereta api tengah lalu, putus dua badan dia. Okay, daripada pinggang ke bawah, hancur kaki dia hilang. So budak ni pun mati di tempat kejadian. So daripada saat tu lah mitos ni menceritakan yang hantu budak ni lah. Hantu budak ni yang mengejar orang dekat railway, dekat stesen. So setiap malam dia akan cari mangsa dia untuk bertanyakan di mana lebihan
kaki dia. Lebihan badan dia. Okey, daripada setengah mitos yang aku baca, aku buat research, ada yang mengatakan perempuan ni, budak ni merangkak mengejar orang sambil memegang sabit. Ada kata sambil memegang parang, ada separuh kata sambil memegang sabit. Biasalah, kita pun macam putih anak mati. Kadang ada yang kata mati beranak, ada yang kata mati tercekik makan anak. Macam tu lah kan, contoh-contoh. Itu contoh lah, contoh. Macam tu, okay. So, pada tahun 2009, ada satu cerita Jepun, cerita hantu, okay, yang bertajuk Teke-Teke lah. So ada, aku bernasib baik sebab aku pun tak pernah tengok cerita dia kan. So aku pun tengok lah hari tu, dalam 2 hari lepas, 3 hari lepas aku pun tengok lah. So cerita ni dikeluarkan pada 21 Mac 2009 yang diarahkan oleh Koji Shiraishi. Okay, dan cerita ni ditulis oleh Takake pula nama dia. Okay, cerita ni ditulis oleh Takake Akimoto. Dan filem ni dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat lah. Kalau pelakon cerita hantu, dia orang ni memang hebat lah. So, pelakon ni dibintangi oleh Yuko Oshima yang melakonkan watak Kana, Mami Yamasaki sebagai Ri, Mai Nishida sebagai Ayaka. Mereka ni merupakan pelajar sekolah menengah yang berkawan baik lah. So, dua orang ni, Ayaka dengan Kana, berkawan baik. Diorang memang terlalu rapat. Semua masalah apa pun orang cakap macam best friend lah. Biasalah, bila dah dalam sekolah tu, mesti ada seorang lelaki yang handsome kan, menjadi rebutan ramai. Itu perkara biasa. Macam aku pun kat sekolah dulu, aku pun menjadi rebutan ramai. Lelaki tu bernama Usumi. So Usumi ni dia kapten bola dekat sekolah. Okay, handsome, kacak, menarik, tertarik, memang debong. Okay, semua dekat dia lah. So Ayaka ni memang minat sangat dekat Utsumi ni. Tapi malangnya pada masa yang sama, Kana pun meminati Utsumi. So, kau bayangkan best friend dengan best friend meminati seorang lelaki, apa akan jadi? Adakah mereka bergaduh? Biasa dia akan bergaduh. Macam tu lah kaedah. Tak kira lah negara apa pun, bila korang ada best friend, sama-sama best friend, tiba-tiba korang meminati lelaki yang sama, konon-konon seorang tu nak berkorban lah. Tetapi yang seorang lagi ni salah faham. Kau nak dia, aku nak dia, kau nak dia. Kau ambil lah orang lain macam tu kan. Macam aku dulu lah, ada orang nak aku, ada orang ni nak aku. So pada satu malam tu, Ayaka dengan Kana pun balik lah jalan bersama. So Ayaka dengan Kana pun berborak lah pasal Utsumi. Dalam borak-borak tu, diorang ada bertengkar sikit lah. Bertengkar tak banyak, bertengkar biasa, bertengkar pasal lelaki lah orang cakap kan. So Ayaka ni kecewa lah sebab Kana tu dia fikir Kana tu dah tikam belakang dia. Sebab Kana pun suka Utsumi. So sebenarnya Kana memang suka Utsumi, tapi dia cuba pendamkan perasaan dia. Tak nak lah suka kat Utsumi sebab Ayaka ni suka kat dia. So daripada diorang balik tu, diorang bergaduh, diorang cakap Jepun je tu kan, kau. Lepas tu diorang pun jalan balik tu, dah bergaduh. Sepatutnya diorang ikut jalan yang sama, tapi malam tu diorang berpecah. Si Ayaka ni nak ikut jalan jauh, si Kana ni cakap kenapa tak nak balik sama. So si Ayaka ni macam merajuk lah. So si Kana pun ikut jalan balik tempat lain, si Ayaka pun jalan balik tempat lain. Nak menenangkan diri, ya orang cakap macam tu. Okay, sedang Ayaka ni berjalan balik kan, macam biasa dia melayan perasaan dia, kecewa dengan kawan dia. Okay, tiba-tiba dia macam dengar bunyi something lah kat belakang dia. Bunyi yang macam agak macam dia pelik lah. Apa benda lah bunyi. Tapi dia tak heran lah. Mula-mula tu dia macam tak heran lah. Tapi setiap kali dia jalan, benda tu bunyi. Dia berhenti, benda tu berhenti. Dia jalan, benda tu bunyi. Dia berhenti, tak ada bunyi. Dia tak nak pandang dulu tau sebenarnya. So, dia macam jalan laju lah. Ayaka ni start jalan laju lah. Tapi benda tu makin lama makin laju. Bunyi dia. Teke. Lepas tu Ayaka ni pun pandanglah belakang. Bila dia pandang je belakang, dia nampak perempuan tak ada separuh badan. Dia macam ni lah. Rambut panjang macam ni kan. So Ayaka ni apa lagi, dia pun pusing nak buka 1000 langkah. Kata orang Melayu lah kan. Kalau korang orang putih aku tak tahu lah. 1000 step orang cakap kan. Dia pun nak lari lah 1000 langkah. Tak sempat lari, tergolek pula. Allah, tergolek. Kalau dah tergolek tu kau mengucap je lah. Kalau aku dah tergolek tu aku mengucap je. Dia tergolek, tak sempat nak lari dah tergolek. So masa dia tergolek tu, dia toleh je hantu tu pun. Matai. Sudah keluar Sabah tu. Mati terus dekat situ. Berhamburan.
Merecik lah darah. Bukan berhamburan. Merecik semua darah. Macam orang cakap, psh, oh my god, Ayaka mati. Ayaka mati time tu juga. Dalam cerita ni, hantu tu tak adalah bawa sabit. Tapi aku tak tahu macam mana dia bunuh. Dia tak tunjuk lah. Tapi dia boleh potong badan Ayaka tu separuh badan. So memang tragis lah. Memang kau macam terkejut lah masa tu. Oh memang gila lah cakap. So bila Ayaka dah mati, besoknya keluar berita apa semua kan. Okay, separuh badan mati. Ada jumpa pelajar yang mati separuh badan di pos. Kana! Bagaimana keadaan Kana? Okay. Kana masa tu dia terus jadi murung. Dia macam seseorang yang menyesal tak sudah. Yelah malam tadi dia baru je bergaduh dengan kawan baik dia. Kawan baik babe, kawan baik. Bukannya kawan biasa-biasa. Tak, memang terlalu, orang cakap terlalu rapat lah macam tu kan. So Ayaka ni macam, si Kana ni macam murung kan. Macam distress macam tu kan. Daripada dia ikat rambut cantik-cantik, tiba-tiba dia jatuhkan rambut tu tak cantik jugalah kan. Dia pun kan memang comel. Bila polis nak jumpa dia, okay, Ayaka pun datang. Ayaka nak cakap, polis tu tanyalah macam soal siasat. Kenapa? Last kau jumpa dia malam tadi macam mana kan? Apa yang kau buat dekat dia? Apa ni kan? Kau orang bergaduh ke kan? So Ayaka ni takkanlah dia nak cakap dia bergaduh sebab lelaki kan. So macam nampaklah macam dia pergi bunuh pula si Ayaka pula. So si Kana ni takkanlah nak cakap dengan polis yang dia bergaduh sebab lelaki. Betul tak aku cakap kan? So si Kana ni tak dapat nak cakap apa-apa pun. Tak dapat nak cakap apa-apa. So dia diam je macam tu. So korang bila Kana ni banyak diam, so polis ni pun tak boleh nak buat apa. Sebab nak tuduh Kana pergi bunuh Ayaka ni pun tak boleh juga sebab tak ada bukti. Dia orang pun dah berpisah kan, ikut jalan haluan masing-masing kan. So polis pun tak dapat. Kes belum selesai lah masa tu kan. Tak dapat. Tak tahu siapa yang bunuh. Sebab sebelum Ayaka mati, ada seorang perempuan juga yang mati dengan cara yang sama. Dekat stesen kereta api juga. Perempuan tu pun seram juga. Perempuan tu lari punya laju pun, hantu tu lagi laju daripada dia. So hantu ni korang tak boleh pandang belakang. Ni bukan cerita jangan pandang belakang. Tak. Bila korang dengar bunyi hantu tu kan, contoh macam seorang tu dengar bunyi hantu tu kan, korang janganlah pandang belakang. Kalau korang tak pandang belakang, korang macam dia dalam mata tak pandang, hantu tu tak bunuh kau. Dia akan duduk di sebelah kau. Dia akan duduk, dia akan tengok tu dan kau sampai pandang dia. So hantu tu pun dia ada sebelah kau ya. Dia macam macam tu lah. Lebih kurang dia punya suara, sound dia kan, bunyi dia macam tu lah. So kalau nak selamat, jangan pandang belakang. Tapi bila korang tak pandang belakang, hantu ni pun dia pandai tau. Sebab dia pun pelajar sekolah. Dia sekolah, aku rasa dia pun pandai. So bila kau dah macam dah senyap kan, dia dah macam, kau rasa dia dah pergi, hantu tu dah pergi kan, macam hantu tu dah tak ada, korang pun buka mata. Korang memang tak pandang belakang ni, korang terus nak lari kan. Tiba-tiba dia panggil kau. Dia panggil nama kau. Jangan buat main dengan teka-teka ni. Dia panggil nama kau kan, dia panggil. Contohlah Kana. Panggilan tu, suara tu bunyi macam orang yang kau kenal. Macam tu. So masa tu lah kau akan pandang belakang. Kau pandang belakang, dan kau akan putus badan kau terbahagi kepada dua. So satu malam ni, okay, selepas Ayaka ni mati kan. So pada satu malam ni, Kana ni masih lagi murung lah. So bila dia murung, dia pergilah tempat si Ayaka ni meninggal kan. Kejadian kat tempat tu, dia letak bunga apa semua. Biasalah orang Jepun lah, ikut agama dia letak bunga untuk menghormati kematian kawan dia. Lepas tu, masa tu dia pergi malam juga. Kenapa kau pergi malam juga? Aduh, kau tahu kan tempat tu orang mati. Kenapa juga dia nak pergi malam? Aku pun tak tahulah. Tapi untuk bestkan cerita kau, so Kana ni pergilah tempat yang Ayaka tu mati, letak bunga, berdoa untuk kawan dia tu kan. Tiba-tiba dia dengar bunyi. So dia teringat mitos ni. Sebab Ayaka pernah buat search. Bila ni aku cakap macam aku cakap tadi. Sebab Kana pernah buat Ayaka pula. Kenapa aku salah sebut nama ni? Sebab Kana pernah buat research kan. Dalam cerita tu Kana ada buat research. Sebab hantu ni tak boleh pandang belakang. Macam aku cakap tadi. So dia pun dengar bunyi tu. Bila dia dengar bunyi tu, dia dah tahu hantu tu ada dekat dengan dia, ada belakang dia. So dia pun lelap mata. Macam aku cakap, dia lelap mata macam tu. Dia lelap. Sebab hantu tu, bila dia lelap mata macam tu, hantu terus datang dekat dia. Hantu tu terus dia datang dekat dia. Bila hantu tu datang kat dia, hantu tu ada sebelah dia.
Sebelah sini terasa rambut hantu tu menggurai-gurai kat tangan dia kan. Hantu tu memang seram masa tu. Memang seram. Kana tak pandang langsung hantu tu. Kana tak pandang langsung. So bila Kana tak pandang langsung, hantu tu macam hilang. Hantu tu hilang lah. So bila hantu tu hilang, Kana buka mata. Dia tengok tepi dah tak ada. Tepi dia dah tak ada. So Kana pun buka langkah 1000. Lari. Kana lari. Nah, dia punya lari baru je tak sampai 5 langkah, 4 langkah, 5-6 langkah macam tu dia lari. Nah, ambil. Tiba-tiba hantu tu panggil dia. Kana macam tu. Kau tak pening kepala kau bila hantu tu panggil dia dengan suara Ayaka. Hantu tu panggil Kana dengan menggunakan suara Ayaka. Automatik si Kana ni pusing. Pusing terus. Ayaka. Pada Ayaka dah mati. Yelah, orang kawan mati kan. So bila Kana ni pusing, nampak lah hantu tu tengah handstand. Macam tu kan. Dia tengah handstand. Tengah handstand macam tu. Apa lagi? Si Kana ni pun lari lah. Dia lari. Hantu tu kejar dia. Oi, yang cakap bawa pasal lu. Masa hantu tu kejar dah. Kana tak ingat apa dah lari. Bunyi tak macam tu tau. So Kana ni macam tu lah. Dia lari macam tu cakap dengan kau. So kebetulan masa tu Isumi ni naik basikal. Kana pun lari. Isumi pun sampai. Kebetulan lah. Macam tu dia sampai. So Isumi pun tak tahu apa-apa. Dia tak tahu kenapa Kana ni lari. So Kana ni terus lompat atas basikal dia. So suruh Isumi ni kayu laju-laju. So dia kayu laju. Isumi ni macam, kenapa kena kayu laju? Kenapa? Ada apa yang kejar ni? Isumi, so Kana pun cakap lah, jalan kayu lagi laju. Nah, basikal laju mana basikal? Kau bayangkan. Sampailah satu tempat tu, satu sempang tu, dia accident. Bukan accident lah, dia terpelanting jatuh lah. Dua-dua terpelanting jatuh. So hantu tu pun tiba-tiba gaib macam tu je. So dia ni terpelanting jatuh, Isumi patah kaki. Kana ni tak ada apa-apa lah. So Isumi sampai patah kaki, jatuh, accident, kesian dia lelaki. Ri ni seorang lagi kawan Kana. Tapi Ri ni tak rapat dengan Ayaka. Dia biasa-biasa je dengan Ayaka. So dia memang rapat dengan Kana. Sebab Ri ni memang selalu lepak rumah Kana. Kacau Kana semua kan. Ri dan Kana buat research. Dia buat research yang lebih dalam tentang teke-teke ni. Cara diorang buat research, diorang pergi library kan. Diorang baca buku apa yang jadi, siapa sebenarnya teke-teke ni. Diorang buat research lah, dapat. Lepas tu diorang masuk kampung-kampung jenis kampung-kampung, diorang tanya-tanya kan. Tanya-tanya orang tua-tua dulu. So diorang dapat lah tahu. So teke-teke ni akan kejar benda warna merah. Dia macam lembu, macam seladang kan. Dia kejar warna merah tapi dia hantu. Malam tu kebetulan lepas diorang balik research, kebetulan kereta si Ri ni warna merah. Nah, so masa dalam kereta tu si Kana ni dah tertidur. So Ayaka, si Ri ni, aku masih nak sebut Ayaka je, arwah dah Ayaka. Okay, si Ri ni bawa kereta macam biasa. So tiba-tiba macam dia macam dengar teke kat belakang babe. Teke kat belakang. Astagfirullahalazim. Teke tu kejar kereta dia. So si Ri ni pun dah gelabah tu. Dah gelabah bawa kereta si Kana pula dah. Dah tentulah si Kana lagi gelabah kan. So macam mana nak buat ni? Si Ri ni pun cakap lah, kereta aku ni warna merah, memang dia akan kejar. Saya handbrake macam drip sikit lah. Teke ni langgar kereta dia. Pung, satu kali macam tu. Nah, tu pap. Aku ingat melekat dekat kereta tu. Memang dia langgar tu memang macam langgar apa lah. Kemik kereta dia. Aku ingat melekat rupanya. Cuma kereta tu kemik, hantu tu hilang. Diorang dua orang turun kereta, lari. Kau bayangkan, kalau aku bawa je kereta tu, aku tak lari kan. Diorang lari, oi. Turun kereta lari sebabkan kereta tu warna merah. Diorang ingat bila diorang keluar kereta lari, hantu tu dah tak kejar si teke-teke ni. Tak adalah kejar lagi kan. Tak adalah kejar diorang lagi. Hantu tu tetap kejar dia. Teke bunyi belakang dia. Siri pandang. Siri toleh belakang. Teke-teke tu ada kat belakang dia. Masa ni korang tengok muka teke-teke tu, Allah. Memang amat menyeramkan lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So si Kana, korang nak tahu apa yang terjadi dengan si Kana? Korang kena tengok sendiri cerita ni. Tajuknya Teke-Teke Part 1. Okay, dia ada 2 cerita. Tahun yang sama keluar juga. Okay, tapi aku syorkan korang tengok yang Part 1 dulu. Apa yang terjadi pada Kana, aku tak nak cakap. Tapi agak menyedihkan jugalah. Dia mati ke? Dia hidup ke? Aku tak nak cakap. Tapi korang kena tengok. Itu yang penting. Okay, sampai sini saja. Aku harap korang enjoy. Okay, hari pun dah gelap, dah malam. Aku pun dah rasa lain macam dekat sini. Okay, aku sorang-sorang dalam bilik ni. Sekarang pukul berapa pun aku dah tak tahu. Dalam bilik ni tak ada jam.
Kalau korang nak tahu masa aku balik kerja malam tadi, aku pun seram-seram lah bila teringat teki-teki. Aku seram bila ada benda mengejar tau. Aku tak seram bila benda tu tiba-tiba depan aku. Aku tak seram. Tapi bila ada benda mengejar aku jadi tak tentu arah. Tak tentu hala. Mampus. Kalau kena kejar, mati yo. Okay. Okay, korang-korang enjoy dengan video aku. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Thank you guys. Okay, I love you so much. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Okay. Good night. Assalamualaikum.